Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Ustazah Nodiran Idris, ataupun lebih mesra kita panggil Kak Nodi, Ustazah Hazlina Razak, yang lebih mesra kita panggil Kak Na. Nanti kalau saya panggil Ustazah Hazlina, Ustazah Nodiran, nanti saya tergagap-gagap orang ni. InsyaAllah, kerana itulah panggilan kasih sayang kita bersama-sama dalam gerakan harakah yang kita sayangi ini, ya. InsyaAllah pada malam ini saya akan bersama dengan dua legenda TV sosial dakwah kita, ya, untuk bersama-sama dalam wacana separuh abad ABIM sempena 50 tahun. Jadi dalam malam ini, ya, kita akan fokuskan agenda pengukuhan keluarga dan perlindungan wanita. Saya fikir nama Darwa dan Baitur Rahmah tidak asing lagi di kalangan ahli jemaah kita khususnya, dan juga di peringkat nasional. Darwa merupakan sebuah pusat perlindungan dan pemulihan wanita di Selangor yang telah beroperasi saya kira sekitar 12 tahun. Tambah tolak mungkin Kak Nak akan lebih mempericikan tentang secara ini nanti. Dan juga pusat bimbingan remaja hamil Baitur Rahmah yang juga terletak di Selangor, yang telah mencapai juga usia lebih 10 tahun penubuhannya secara rasmi. Ya, jadi pada ini telah membuktikan bahawa engagement Helwa ABIM dalam agenda pembangunan keluarga dan khususnya perlindungan wanita ini bukan hanya di peringkat mewujudkan kesedaran, ya, awareness, advokasi, ya, maupun kita terlibat dalam pembuatan dasar dan polisi, namun kita juga telah membuktikan bahawa kita telah mengambil jalan untuk berbuat dan berbakti di lapangan, ya, bersama dengan akar umbi, berorientasikan solusi kepada masyarakat, ya. Jadi pada malam ini sempena pengkisahan 50 tahun ABIM di Persada Umat, ya, dan sempena juga Hari Wanita Sedunia pada hari ini. Selamat Hari Wanita Kak Nodi, selamat Hari Wanita Kak Na, dan selamat Hari Wanita kepada seluruh yang hadir bersama dengan kita malam ini, ya. Maka kita akan bersama-sama berefleksi, membuat refleksi bersama-sama, menghimbau sejarah juga, ya, tapi dalam masa yang sama kita berefleksi dan muhasabah dan melihat ke hadapan, ya, bagaimana untuk kita terus bersama-sama di lapangan umat ini, ya. Jadi pada malam ini kita akan pergi secara 3 pusingan, ya, 3 pusingan. Saya akan memberi soalan kepada kedua-duanya sekali, dan kemudian Kak Nodi dan Kak Na akan menjawabnya dalam konteks masing-masing, keterlibatan masing-masing. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin terus ke pusingan pertama, Kak Nodi dengan Kak Na. Jadi untuk pusingan pertama ini, saya bagi masa sekitar 15 minit seorang, insyaAllah, ya, untuk Kak Na dan Kak Nodi mengkisahkan, ya, sikit sebanyak sejarah penubuhan Baitur Rahmah dan juga Darul Wardah. Dan yang pentingnya, itu mungkin ada benda yang kita rasa banyak kita boleh baca, ya, di website dan sebagainya, tapi yang bagaimana khususnya keterlibatan Helwa ABIM dalam penubuhan kedua-dua agensi ini. Dipersilakan Kak Nodi, saya serahkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aci, Puan Azura, kita biasa panggil Aci, so kita kira panggil Aci lah, ya. Dan Ustazah Hazlina, kawan rapat, sama belajar di SLP dekat UIA. Jadi pada hari ini kita pengkisahan. Saya lahir Disember 1971, ABIM Ogos 71 kan? Ke berapa? Ogos kan?
Jadi kira sama umur dengan Abim, Ya, iaitu sama. separuh abad. Jadi kiranya kalau kita berbicara tentang Baitur Rahmah ni, dia melibatkan ramai sebenarnya kepimpinan Helwa Abim pada waktu ni, di mana saya alhamdulillah adalah setiausaha di zaman separuh akhir Dr. Rahmah Hashim, zaman Puan Sri Fatini Yaakob dan zaman Prof Dr. Rosnani Hashim. Jadi 3 orang ketua Helwa pada masa tu. Dan Baitur Rahmah ni bermula lagi pada masa Ustazah Aminah juga sebenarnya, di mana ada sebidang tanah yang diwakafkan kepada Ustazah Aminah, daripada Helwa pada waktu itu oleh Haji Osman Omar, iaitu pengarah anak Eda, pemilik anak Eda, di mana arwah telah mewakafkan sebidang tanah di Kampung Melayu Ampang yang kita dirikan Baitur Rahmah sekarang lah. Jadi pada tahun 1995 ya, diserahkan kepada Helwa pada waktu itu, dan disambung oleh Dr. Rahmah Hashim, dan mereka Helwa pada waktu itu telah berjaya mengumpul dana sebanyak RM80,000, dan pada waktu Dr. Rahmah Hashim masa tu Helwa merancang untuk mendirikan sebuah rumah banglo 2 tingkat setengah, di mana rumah itu telah dipelan oleh Imar Arkitek dan dihasratkan penubuhannya. Jadi semenjak itu berlaku kutipan secara sedikit demi sedikit, dan kita tahu dia agak terhenti sekejap. Pada 1995 saya ingat kutipan dana tersebut dapat dikumpulkan. 1995 diserahkan, kemudian 1997 tu dana tu dikumpulkan, dan kalau kita tahu 1998 reformasi, jadi dia agak terhenti sebentar pada waktu itu kerana ramai pimpinan ABIM ditangkap, bawa ISA dan sebagainya. Jadi kita sambung balik penubuhannya adalah pada tahun Dr. Rosnani Hashim, iaitu 2001, dan 2003 tak silap saya 2003, mana 2003, dan pada masa 2003-2005 saya adalah naib presiden ABIM pada waktu itu, dan kita berjaya mendirikan rumah Baitur Rahmah dengan jumlah 350,000 di atas tanah tersebut, dan siap pada tahun 2005. Jadi pada masa Dr. Rahmah dan jawatan kuasa pada waktu itu, mereka berhasrat untuk mengadakan pelbagai aktiviti Helwa di atas rumah tersebut. Namun memandangkan beberapa keadaan, kita cuma mengambil satu saja daripada perancangan tersebut, iaitu rumah perlindungan. Jadi kita berhasrat untuk beroperasi sebagai rumah perlindungan. Pada asalnya adalah pusat aduan krisis. Tetapi apabila kita mesyuarat, bincang dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki, kemahiran dan sebagainya, maka kita memutuskan untuk jadikan rumah perlindungan. Saya ingin merakamkan terima kasih sebenarnya kepada mereka, Dr. Noraini Darus. Dialah yang membuat proposal atau kertas kerja awal terhadap penubuhan rumah. Pada masa itu kita kenal sebagai Pusat Pembangunan Wanita, iaitu PPW. Jadi masa itu PPW cuba untuk beroperasi, namun pada tahun 2005 itu terhenti sebentar, dan kita mulakan sepenuhnya pada tahun 2010. Jadi pada tahun 2011 kita mula ambil penghuni, dan pada tahun 2010 masa itu Dr. Razak Presiden meminta agar diaktifkan balik rumah PPW ini dan sebagai rumah perlindungan. Jadi itulah bermulanya, di mana kita sebenarnya PPW ni lebih awal dihasratkan. Dan apabila pada tahun 2010 tu pengerusi lembaga Baitur Rahmah, itu Dr. Rahmah Hashim, telah membawa kepada pimpinan, dan pimpinan telah memutuskan bersetuju sebagai rumah perlindungan dengan nama yang diberi adalah Baitur Rahmah. Jadi Baitur Rahmah tu diberi nama pada tahun 2010 oleh Ustaz Siddiq Fadil, dan juga disetujui oleh syura. Jadi bermula daripada situ kita menjalani rumah tersebut dengan nama Baitur Rahmah.
rumah perlindungan untuk wanita hamil luar nikah. Kita memberi fokus kepada wanita hamil, tapi ada juga kes-kes mu'alaf, tapi tak banyak, 1-2 kes saja kita ambil dan majority kes adalah wanita hamil luar nikah, remaja daripada usia yang pernah paling muda kita ambil adalah 15 tahun sehingga umur yang paling lanjut yang pernah kita ambil adalah 37 tahun. Kebanyakan yang kita ambil adalah umur yang majoriti umur banyak adalah daripada umur 17 hingga 24 tahun. Tapi biasa rumah kita sehingga 25 tahun saja. Tapi ada juga kes-kes yang kita ambil lebih daripada 25 tahun apabila mereka sanggup mengikuti syarat kita dan sebagainya lah. Baik, kalau kita tengok juga rumah ini penubuhannya adalah sebanyak 350,000. Kita cari dana dan saya ingin merakamkan di sini pengkisahan yang sebenar. Dana yang kita perolehi ini adalah 80,000 daripada makan malam yang diatur oleh Ustazah Aminah dan beberapa rakan Ustazah pada waktu itu adalah pimpinan-pimpinan Helwa pada masa itu. Kemudian kita juga menjual sebuah rumah di Helwa di Kelana Jaya. Kita jual dengan harga 55,000 untuk menampung kos pembinaan rumah ni. Dan kalau kita tengok juga kita buat pinjaman peribadi seramai 9 orang dengan KBI sebanyak 90,000. Dan kita mencari juga daripada ruang lembaga zakat Selangor pada waktu itu di mana kita dapatlah dalam 40-50,000 dan sumbangan yang kita raih daripada rakan-rakan ABIM simpati adalah dalam 70 hingga 80,000. Jadi sebenarnya kita ingin merakamkan terima kasih kepada semua dan sumbangan ahli-ahli Helwa daripada awal lagi sebenarnya menunjukkan komitmen yang tinggi hasrat mereka untuk membina PPW ni. Jadi sebab itu apabila bermula dengan Baitur Rahmah di mana pada awalnya kita belum mendapat geran. Jadi pada tahun 2014 barulah MAIS memilih kita untuk mendapatkan geran di mana kita beroleh geran daripada Majlis Agama Islam Selangor di bawah ARIKOP dan kita mendapatkan sijil pendaftaran sebagai rumah perlindungan daripada JKM. Jadi pada tahun 2015 kita dapat daripada JKM sijil yang membolehkan kita beroperasi dengan lebih baik dan lebih mengikut undang-undang lah. Kalau tak ada sijil tu dikira bawah tanah dan boleh disaman dan didakwa oleh kerajaan. Jadi pada waktu inilah kita punya aktiviti bermula dan kita melihat kita mula mendapat rujukan-rujukan dan staf pertama Baitur Rahmah kita kena sebut pada malam ni iaitu Akmariah Abdullah ex-UM sanggup untuk ketepikan cita-cita peribadi untuk menginfakkan umur dia dekat Baitur Rahmah ni. Jadi kemudian kita diteruskan dengan staf-staf dan kita punya cabaran mengurus rumah ini juga berlalu seperti biasa rumah-rumah lain. Cuma kita rasa dengan adanya Baitur Rahmah ni kita berhasrat supaya ABIM pada waktu itu Helwa boleh memanfaatkan rumah ini sebaiknya. Dan pada masa kita memulakan Baitur Rahmah ini, Naib Presiden ABIM pada waktu itu adalah Puan Fadlina Siddiq bersama dengan Dr. Razak sebagai Presiden. So saya melihat sejarah rumah ini agak menarik kerana boleh dikatakan dia adalah bangunan milik ABIM dan kita telah memanfaatkan untuk sebagai dakwah bilhal ABIM, dakwah bilhal Helwa di mana kita berdepan dengan sasaran dakwah atau mad'u yang memang melakukan keterlanjuran dalam kehidupan harian mereka sehingga hamil, luar nikah dan di sinilah ruang kita melatih ahli-ahli kita untuk bersama di sini untuk mengangkat
sebagai salah satu sumbangan kita kepada masyarakat lah. Saya ingat setakat itu dulu pengkisahannya kerana sejarahnya jika adalah suatu yang sangat kalau dulu memang sangat perik lah nak cari duit tu. Apabila dia dah berlalu tu kita rasa macam tak tahu nak cerita adakah perik ke atau apa, tetapi mencari dana di waktu reformasi juga pada waktu tu lagi tak habis lagi, daripada 1998 sampai 2005 dalam keadaan kita bau-bau kelabu, bau-bau nak jadi putih tu, jadi kita memang agak terhad lah dari segi bantuan sebenarnya. Tetapi Alhamdulillah lah, kerana mungkin kerjasama yang baik daripada kakak-kakak, daripada semua orang, kita berjaya menubuhkan. Walaupun sebenarnya 350,000 tu kalau sekarang tak besar pun 350,000, tetapi pada tahun 2003-2005 jumlah itu agak besar jugalah, dan Alhamdulillah rumah itu telah ditubuhkan dan kita setakat ini meneruskan dengan sebagai rumah perlindungan. Pada masa kita memutuskan rumah perlindungan ni, kita juga berbincang sebenarnya dengan negeri-negeri pada masa itu, ketua-ketua luar negeri. Kita berhasrat untuk menubuhkan rumah perlindungan di seluruh negara sebenarnya. Dan kalau sering saya ditanya kenapa Darul Wardah lebih awal dari segi sejarahnya daripada Baitur Rahmah, sedangkan Baitur Rahmah yang lebih awal siap dan berhasrat untuk bergerak sebagai rumah perlindungan, sebenarnya adalah kerana terputusnya dari segi pelaksanaan dia. Maka pada waktu itu Selangor menyahut dan meneruskan penubuhan Darwa ini. Jadi sebab itu Darwa tu lebih awal daripada Baitur Rahmah, dan saya masih ingat suatu masa kita mesyuarat ketua helwa sebelum ni, memang kita berharap sebenarnya agar semua negeri dapat menubuhkan. Jadi barulah pengkisahan tu dia bersambunglah kepada Darwa. Silakan Ustaz. AI pula jadi moderator. Sila Kak Nah, tak apa, kita sambung je terus. Silakan Kak Nah. Jadi moderator. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Acik, Puan Moderator dan adindaku Ustazah Nodiran dan semua yang mendengar dan menonton webinar kita pada malam ini, saya ingin memulakan dengan ucapan Cok Guzel semuanya. Betul tak Cik? Guzel, insyaAllah. Cok Guzel. Saya tanya Ustaz, apa maknanya? Lupa dah kata. Comel-comel belaka semua. Semua. Benar. Okey, jadi terima kasih kepada Ustazah Nodiran dan juga Acik dan juga pendengar kita pada malam ini. Saya fikir daripada kalangan jemaah kita sendiri. Saya secara ringkasnya mungkin ingin, tadilah yang cerita blank tengah jalan tadi sikit bila Nodi, kalau Kak Nah panggil Nodi je lah kepada Nodiran, memberitahu sebenarnya satu fasa di mana kita agak terputus dalam usaha nak membangunkan ketika itu tidak namanya Bait Rahmah, kita nak sebut nama PPWD. Jadi terputus itu pada tahun 2005-2008 tu sebenarnya ialah kerana ketika itu juga kita dalam krisis perlembagaan ABIM, iaitu bertukar daripada Abang Roy ke Kak Ros. Kak Ros ke Abang Roy. Maknanya register asosiasi kita ABIM dimudakan pada usia 35 tahun menyebabkan berlaku lompang yang agak panjang juga lah tadi dalam tempoh 5 tahun ya. Dan masa tu kita tak ada wadah, tak ada salwa, semua tak ada lah senang cerita masa tu. Jadi terkontang-kanting disebabkan masa tu dengan izin Allah masa tu jadi ketua helwa ABIM Selangor. Jadi biasalah sebab Selangor dekat dengan pusat masa tu Gombak lagi, jadi kita selalu menjadi backbone lah, kalau untuk backbone segi dana dan segi tenaga untuk membantu pusat senang cerita. Jadi cita-cita itu telah diwar-warkan seberapa lama lah, betul kan Nodi? Jadi boleh katakan setiap bulan masa tu meeting nak buat rumah PPW rumah perlindungan. Tapi once bila berlaku lompang macam tu stop, dan kepimpinan juga ketika itu berlaku sedikit lompang lah sedikit.
bagi Kak Nas sendirilah. Kak Nas kata macam tu lompat sikit. Jadi masa itu jadi masa Kak Nas masih jadi ketua Helwa, jadi bila berlaku baton kepimpinan baru, jadi Kak Nas pun pergilah. Masa tu Kak Nodi dah letak jawatan dah rasanya jadi pada naik Presiden Helwa. Betul dia? Jadi Kak Nas sebab antara yang dipanggil bermesyuarat sepanjang waktu Selangor ni, dan antara yang kata meminjam individu tu datang daripada Selangor sebenarnya, ya. Datang daripada Selangor ramai, dan kita buat juga makan malam yang antara 70,000, 80,000 tu hantar ke Sarawak Pusat untuk merealisasikan yang PPW. Tapi sebab hang macam tu saja, jadi orang, yelah biasalah bila kita buat kutipan, orang bertanya mana rumahnya, mana rumahnya. Lepas tu Kak Nas pergi jumpalah dengan kepimpinan pada ketika itulah. Ya. Jadi Kak Nas pun bertanya sebab bangunan tu sebenarnya dah siap dah. Yang Kak Nodi sebut tu dah siap dah. Jadi Kak Nas bertanya kepada kepimpinan yang ketika itu, Kak Nas fikir Kak Nas antara yang senior lah di kalangan yang masih muda-muda tu, Kak Nas yang paling senior. Jadi Kak Nas pergi jumpa dalam retreat Helwa Abim. Lepas kita dah didaftarkan sebagai ROY. Jadi Kak Nas tanya, dia kata, Kak Nas tanya bagaimanakah kedudukan PPW. Sebelum tu PPW Kak Nas rasa Acik pun terlibat jadi FedEx. Sebab saya waktu tu ialah tu Helwa. Jadi saya ingat Kak Nas bersama saya masa tu. Sebab masa tu kita hanya buat FedEx. Jadi FedEx tu kan kita bercita-cita untuk buat rumah pemulihan, bukan rumah transit ataupun tempat untuk kita berprogram macam ni. Ya, benar. Jadi Kak Nas bila dia beritahu tidak akan meneruskan, begitulah, tidak meneruskan maksudnya PPW itu. Jadi Kak Nas pun ditanya oleh sebahagian daripada Helwa ni lah, AJK Helwa, dan tak tahu ke mana. Dia cakap habis tu duit yang kita kutip tu nak buat macam mana. Jadi Kak Nas pun panggil lah senior-senior dalam Helwa Abim Selangor. Jadi antaranya ialah masa tu sebelum Kak Nas Dr. Nuzraidah. Sebelum Dr. Nuzraidah tu Puan Mahanum, Kak Mahanum. Kemudian yang baru pada zaman Kak Nas tu ialah Haryati, Jubaini Said, kemudian Nur Hidayah. Jadi Kak Nas pun beginilah, kita bincang sama-sama kata Helwa ni, dia cakap macam ni lah. Kalau pusat tak nak buat, macam tu ayatnya, kalau pusat tak buat dengan kerana ada kekangan-kekangan seperti itu, jadi kita kata why not kita buat dalam teritori kita je, maksudnya Selangor. Itulah tubuhnya Darul Wardah yang ditubuhkan Kak Nas semula gerakan itu pada awal Ramadan 2000 berapa ya? 2008 misalnya. Awal Ramadan 2008 dengan tema maknanya caranya macam ni je lah. Masa tu nak kutip duit yang tu dah jadi bangunan tapi tak boleh jalan. Masa tu Kak Nas kata, orang kata mana ni, mengulamakan intelektual, mengintelektualkan ulama. Jadi mostly macam Kak Noh, orang maksudnya bukan orang daripada aliran agama. Jadi semua kita train tu ialah masuk ke masjid-masjid dan surau di seluruh di Selangor sebanyak 211 buah surau dengan masjid. Dengan satu misi bagi tahu kita nak buat rumah perlindungan. Sebenarnya Kak Nas rasa kenapa ketika itu perasaan menggebu-gebu nak buat semua tu, sebab kita fastabiqul khairat, bersaing-saing di dalam membuat kebaikan. Maksudnya apa ketika itu Helwa Abi nak buat dan ceritalah, sebab kita tahu kita ada saingan-saingan yang bagus lah bagi Kak Nas dalam persaingan dakwah. Jadi ketika itu dah seluruh negara, kita sebab dah war-warkan Helwa Abi nak buat, tiba-tiba terhenti kerana hal itu. Jadi Kak Nas fikir kena teruskan juga untuk negeri Selangor sahaja ketika itu. Jadi setelah berbincang dan lantik ALP, jadi ALP pun daripada 2008 sampai sekarang 2021 ialah still orang yang sama, merupakan mantan-mantan Helwa dan juga macam di Darul Wardah ni bukan mantan Helwa saja, termasuk juga yang Helki jadi ahli lembaga pengarah. Jadi kat situlah bermulanya Darul Wardah, jadi menjawab bagi pertanyaan kenapa Darul Wardah dulu. It's not about siapa yang dulu atau siapa ya, dia sebenarnya ialah inspirasi jemaah. Sebab inspirasi jemaah kita nak juga Helwa Abim ni ada something, baik negeri ataupun mai pusat ataupun memang kata tadi yang kita sebenarnya bercita-cita untuk memperbanyakkan di seluruh negara. Walaupun dari segi indikator sosialnya kalau ada banyak sebenarnya tandanya tak bagus. Maksudnya
sosial kita. Betul kan? Kalau tak ada banyaknya sampai ada cawangan, sebenarnya dari segi indikator sosial tidak bagus sebenarnya. Jadi itulah berlakunya orang kata macam mana buka darul wadah. Sebenarnya mengambil inspirasi daripada Helwa Pusat, cuma ketika itu ada sedikit kekangan, jadi tak boleh nak buat dan agak lama jugalah 5 tahun tempoh tu kan balik. Jadi akhirnya kita buka darul wadah dan jadilah darul wadah tu sampai sekarang. Kemudian dari segi semua darul wadah mula-mula isu yang kita bangkitkan, isu yang kita bawa sebenarnya paling banyak pada mula-mula tu mu'alaf. Totally mu'alaf. Yang mu'alaf itu pula terlibat dengan domestic violence. Jadi dua lah sebenarnya. Sampai sekarang pun kalau kita tengok statistik, maknanya yang pertama mu'alaf yang bila dia didera, kemudian kahwin, lepas tu dia nak keluar daripada agama Islam murtad. Itu paling banyak lah pada tahun pertama dan kedua. Masa tu pun Selangor sendiri pun masuk dari segi agensi zakat dan sebagainya tidak ada lagi masa tu pula rumah khas untuk mu'alaf. Jadi kita banyak ambil kes tu. Maksudnya kes mu'alaf plus dengan domestic violence. Itu yang pertama. Kemudian bila sampai satu tahap lembaga zakat Selangor pun dah ada rumah-rumah yang diorang sendiri mu'alaf. Kemudian yang domestic violence ni masa tu Kerajaan Negeri Selangor 2008-2009 melancarkan kempen One Stop Crisis Center. Jadi dulu memang agak, maksudnya ada talian kasih, talian nur dan sebagainya. Jadi masa One Stop Crisis Center tu dulu dia orang datang berlindung, tapi once dah ada One Stop Crisis Center punya kempen dan sebagainya, dalam masa 3 hari JKM dah boleh ambil alih. Jadi tak perlu lagi duduk berlindung di rumah darul wadah. Itu memang tahap pertama hingga yang tahun pertama hingga kelima. Tapi bila masuk tahap yang ketiga, kita mula menilai nanti Caca Marbah sekejap nak handle mu'alaf, sekejap nak handle domestic violence. Jadi bercampur aduk sedangkan tenaga kita tidaklah sebesar itu. Jadi kita mula fokus kepada masalah yang hari inilah saya rasa tadi Kak Rodi pun dah cakap tadi, maknanya untuk kes kehamilan luar nikah termasuk juga sumbang mahram, walaupun kita buat pengasing jugalah sumbang mahram. Cuma di darul wadah kita mengambil tanpa hak umur sebenarnya. Tanpa hak umur. Mostly kebanyakan bila kita selidik, yang mostly kebanyakan rumah-rumah lain mengambil maknanya usia 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Tapi bila melihat kes yang datang pada kita kebanyakannya juga adalah berusia 18 tahun ke atas. Yang paling ramai kalau ikut statistik darul wadah. Dulu modul yang kita pakai 6 bulan sahaja. Maknanya tempoh latihan 6 bulan saja, tempoh pemulihan 6 bulan saja. Masa 3 tahun pertama. Tapi bila kita buat analisis semua, buat statistik, melihat 6 bulan itu tidak ada perkembangan, tidak ada perkembangan positif yang kita harapkan. 6 bulan tu kalau dari kalau dari segi sudut konseling tu dia baru 3 bulan pertama baru edges of the storm. Denial simptom. Jadi nak sampai kepada acceptance tu perlukan sekurang-kurangnya 12 bulan atau lebih. Jadi kita pertukar modul, maknanya kalau ikut statistik yang kita ada yang dah keluar daripada rumah darul wadah ini sejak dulu ialah lebih kurang 423 orang. 423 orang. Dan setakat ni memang kita follow up setiap tahun lah ada statistik, mungkin kita boleh kongsi bersama apa faktor-faktornya. Jadi yang paling muda pernah sampai ialah 12 tahun. Pelajar sekolah rendah. Kemudian yang paling tua 53 tahun. 53 tahun. Bersama dengan anak dan cucunya. Tiga-tiga tu sama dalam bidang yang sama. Itu kita jumpa masa kita buat program street dakwah. Program street dakwah di Chowkit. Itu yang 3 orang. Jadi itu pun ambil masa untuk memujuk dia masuk ke rumah pemulihan tu ialah lebih kurang 6 bulan. Kak Nai ingat sikit lah yang 3 beranak ni disebabkan lepas buat program street dakwah anjuran JAKIM dan juga MAIS di tu masa tu masih lagi sebagai ketua Helwa Abin Selangor. Malam tu pukul tengah-tengah buat program tu dapat panggilan telefon pukul 12 malam. Panggilan telefon tu datang daripada pihak Kementerian Dalam Negeri, polis. Isunya bukan isu yang pasal darul wadah.
Isunya ketika itulah isu pasal Kartika Sari. Mungkin Acik boleh. Ya, betul. Ketika Sari itu isu dia memohon sendiri untuk apa ni, jabatan syariah. Jadi untuk orang yang belajar undang-undang kat Nodi sendiri dan sebagainya, maknanya itu mungkin satu isu yang bagus nak menunjukkan bagaimana kesebatan dalam Islam nak beza dalam sebatan sivil. Jadi dia cakap esok pergi lapor diri dekat Balai Polis Bukit Aman. Bukan Polis Bukit Aman. Jadi kita pun pergilah, kerana aku tak tahu juga masa tu yang reformasi punyalah ni pasal isu Kartika Sari. Masa tu Remy telefon. Kemudian Remy kata okey, minta Fadlina juga pergi sama. Kerana ingat lagi masa tu the young lawyers masa tu. Masa tu Fad dah jadi ketua, tak silap kan, dia dah jadi ketua Helwa, naib presiden Helwa Kebangsaan lah ketika tu. Jadi bila pergi terus masuk Bukit Aman, Kak Na lalu jalan lain, Ustaz lalu jalan lain. Kak Na dia interrogate selama rasanya daripada pukul 2 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi Kak Na pun tak tahu. Ustaz dia interrogate 2 jam je, Kak Na tak tahu. Dia tanya, okay, kenapa you buat laporan? Sebab Kak Na buat laporan tu atas nama Darul Wadah untuk buat report polis sebanyaknya ketika itu. Jadi di Balai Polis dia dipanggil. Jadi itu juga antara momen-momen lah dalam Darul Wadah. Jadi hari ini rasanya memang ada persoalan-persoalan biasanya tak kira Kak Na rasa rumah perlindungan mana sekalipun orang akan bertanya, Ustazah, dia cakap, kenapa kita nak Ustazah fokus kepada nak bantu golongan-golongan yang seperti ini? Kena tanya, what you mean by seperti ini? Yelah, dia cakap dia sendiri, macam contohnya macam kami, maknanya ada juga yang tak maaf lah menjual diri, pelacuran dan sebagainya. Bahkan masa PKP, dalam PKP tahun lepas dan tahun ini, kes suami menjual isteri ada lebih kurang 33 kes. Dengan harga serendah yang Kak Na dapat tu RM30 satu malam. Memang menyedihkan lah. Kemudian dia kata anak saya pun dijual. Anak berapa tahun? 16 tahun. Dia cakap, yang 16 tahun tu dijual mahal sikit lah untuk melansaikan hutang. RM100. Dan Kak Na rasa daripada mula-mula Darul Wadah dibuka tu sampai sekarang, kes tu tak pernah habis. Nah, itu satu perkara yang kita mungkin boleh berkolaborasi dan berfikir bagaimana. Tapi jadi Kak Na pun rasa sama juga lebih kurang kita semua ni. Jadi program kalau Darul Wadah nombor 1 wajib ni advokasi lah, pencegahan. It's better, kata al-wiqayah khairun minal ilash. Maknanya mencegah jauh lebih baik daripada merawati. Sebab kos rawatan sangat besar. Tadi Kak Nodi dah sebut. Apa dia? Makan sehari berapa? Yuran, minta yuran. Orang kata gini lah kena sebut. Miskin iman, miskin ilmu, miskin wang ringgit. Semuanya itu berpadu. Jadi kalau yang kita kata miskin wang ringgit, okey, MAIS sekarang dah boleh bayar melalui Arikop, yuran tu. Tapi kalau miskin iman itu bagaimana? Miskin ilmu itu bagaimana? Akhirnya advokasi, educate itu yang paling utama dalam rumah pemulihan. Cuma Kak Na rasa bagusnya kita ada institusi seperti ini ialah apabila kalau orang tanya, you ada authority, mungkin you nak cakap macam ni. Sorry to say lah. You ada authority. Once kita dah terlibat dalam dunia ini, kita ada data, kita ada statistik, maknanya kita tidak bercakap tanpa fakta, kita tidak bercakap kosong. Kita ada data-data itu, kita ada base itu. Jadi Kak Na fikir yang pertama tu advokasi dan juga educate people. Maknanya program macam Salwa buat pornografi dan sebagainya. Kak Na rasa Alwa pun ada program sendiri. Kalau lupa dah, Musa Kemeriah jugalah yang buat program tu. Apa namanya, lupa, dermaga ya. Kak Na rasa dermaga tak silap Kak Na? Ya, dermaga Pusat. Ya. Macam Kak Na buat bahagia menjadi gadis. Tapi semua program-program menjeru kepada program pencegahan. Yang kedua yang ada ialah program yang kita sebut sebagai pencelahan. Dulu samalah pencelahan tu masuk kes-kes mahkamah. Kita boleh masuk untuk intervene, untuk buat pencelahan, katakan bawah umur dan sebagainya. Yang ketiga baru pemulihan. Jadi pemulihan inilah yang biasanya yang
kita nilai setiap tahun. Okey, modul kita sesuai atau tidak? Adakah berulang atau tidak? Apakah faktor-faktor? Jadi benda tu yang kita yang kita buat akan menjadikan satu modul dan model jugalah untuk diguna pakai bersama. Itu kita pasal darul wadah lah. Nak cerita. Kita pasal darul wadah. Jadi sama juga dulu kita ada cawangan di Johor. Tapi Johor ni ada beberapa negeri yang tak disebut, asal cita-cita kita besar kita ialah nak mengadakan rumah. Kak bagi Kak Nah sangat terbuka. Nak pakai nama apa? Okey, tak ada masalah, tapi apa makosid kita nak buat itu yang paling utama. Tapi kalau kita boleh seragamkan mungkin lebih cantik lah. Jadi di Johor tu ada juga darul wadah. Sebab di Johor tu ada fatwa di bawah rekod. Sayangnya fatwa tu memang ada tapi dia hanya diberikan kepada yang di bawah kelaluan Majlis Agama Islam Johor. Dan Kak dah pergi dah pergi melawat pun. Sebenarnya petugas lebih ramai daripada penghuni lah, daripada pelatih lah. Betul juga dengan Terengganu, dia memang ada juga fatwa rekod tapi tak buat rumah. Jadi dihantar ke Selangor lah senang cerita. Itu juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun ada fatwa rekod di bawah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, tetapi dia menghantar yang pelatih-pelatih yang bermasalah ini ke negeri lain tapi duitnya dibayar oleh zakat Negeri Sembilan. Jadi sebenarnya benda tu kita lihat sebagai ruang dan peluang lah untuk kita kata orang untuk mungkin boleh melebarkan ke negeri lain. Macam Kak kata lah, that's me maknanya indikator sosial tu makin merebak, dia tidak semakin membaik. Jadi jadi itulah sebenarnya. Ya, untuk pusingan pertama terima kasih banyak-banyak. Memang tak lari lah sebab saya bersama-sama dengan Kak Nodi ya, walaupun pada zahirnya tak bersama sekali tapi saya berada bersama dia BIM Pusat ketika itu juga dalam tempoh peralihan transisi kepimpinan itu, dan waktu itulah saya banyak bersama dengan Kak Na, dengan Kak Nur Zuraida kerana masa tu kakak-kakak sini yang di Selangor ni lah yang tempat saya berpaut juga ya. Kita mengikuti juga training-training. In fact masa Kak Nodi cakap tentang kita nak buat masa mula-mula Dr. Norini Darus hantar kertas itu juga, ketika di Anjur Rahmat masa tu kita pernah buat training yang pertama, counselling. Saya ingat saya lah juga partisipannya juga yang pergi, yang mengikuti bagaimana cara nak buat pusat krisis tu pusat aduan krisis tu. Jadi dah bersedia, dah berangan-angan dah waktu tu nak bersama-sama dengan Kak Nodi ya. Jadi begitulah ya, yang manis-manis je, senyum je kakak-kakak kita malam ni ya, bercerita walaupun di belakangnya tu macam-macam perasaannya, ada masa menangis, ada masa senyum, ada masa gelak, ada masa gitulah terduduk sebab terduduk tu kenapa? Sebab saya masih ingat momen terduduk sebab kita nak masuk second round ni, yang kedua nak cerita tentang momen-momen tak boleh lupakan sebab saya ingat lagi kondisi terduduk di rumah Ampang itu kerana waktu tu nak panggil Batu Rahmah pun tak boleh sebab namanya FedEx tapi kita terduduklah di bawah tu, duduk bersama Kak Nodi. Di hujung sana ada bukan Helwa saja, saya ingin merakamkan juga waktu tu ada Encik Azizuddin yang saya ingat kita sama-sama masa tu ada. Mungkin Kak Nodi masa tu Kak Nodi tak ingat lah tu, dia duduk pusing tu. Tapi begitulah ya, kita sama-sama berhasrat untuk melakukan sesuatu yang berimpak tinggi untuk masyarakat dengan niat yang murni insya-Allah. Maka untuk pusingan kedua ni saya ingin mohon kakak-kakak yang dikasihi Kak Nodi dan juga Kak Na untuk berkongsi sikit sebanyak. Cabaran ni banyaklah cabaran ini banyak tapi mungkin antara cabaran-cabaran utama mungkin Kak Nodi dah sebut di awal tadi tentang pendanaan mungkin di pendanaan itu antara yang terbesar nak membangunkan rumah itu. Saya masih ingat kerana saya juga bersama Kak Nodi cek bangunan dan sebagainya ketika itu bukan benda yang mudah nak bangunkan rumah sendiri di atas tanah yang diwakafkan, mempunyai banyak prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang kita kena ikut dengan jawatan kuasa di kampung dan sebagainya.
Maka Kak Nondi, kalau kita boleh kongsi sikit malam ini cabaran-cabaran yang tak boleh dilupakan lah, maksudnya dalam sepanjang sepanjang 10 tahun pertumbuhan rasmi itu, ataupun kalau kita backdated sikit sekitar 20 tahun juga misi untuk menumbuhkan Baitur Rahmah ini, apa cabaran yang paling hebat dan yang tak boleh dilupakan oleh Kak Nondi dan pasukan. Silakan Kak Nondi. Okey, menariknya bila cabaran ni apabila kita menghadapi tu memang agak sukar. Tetapi bila kita dah melalui tu, kita dah jadi macam satu kenangan manis, kenangan indah. Macam ibu yang tengah sakit bersalin, lepas bersalin terus tak ingat sakit tu, macam tu lah. Cuma apa yang paling bila kita buat kita melibatkan remaja hamil ni, anak-anak yang hamil ni, anak-anak yang daripada keluarga, satu cabaran besar apabila kita letakkan tempoh sebenarnya. Tempoh kita letak ni 6 bulan je sebenarnya, tetapi kebanyakan ibu bapa apabila anak mereka telah bersalin, mereka mula tidak lagi merasa penting untuk berpegang pada tempoh tu. Bila dah salin tu, diorang rasa macam diorang dah boleh buat keluar anak dia nak belajar lah, anak dia nak sambung belajar, anak dia nak berkahwin lah, anak dia macam-macam lah dia punya alasan. Itu cabaran agak besar juga sebab kadang-kadang dia melibatkan emosi, dia melibatkan ketegasan dan kita pun kadang-kadang agak kecewa lah bila ibu bapa tidak bersetuju, tidak berpegang kepada tempoh itu, kerana tempoh itu sangat penting. Kerana tempoh inilah yang sebenarnya menentukan bagaimana anak-anak tersebut tidak mengulangi kesilapan yang lepas. Contoh saya bagi kan, apabila masuk ke rumah perlindungan ni, kita akan membimbing anak-anak ini untuk kembali kepada satu pegangan kehidupan yang lebih bermaruah, lebih berwibawa. Jadi kalau kita tidak memegang mereka dengan betul-betul dalam tempoh yang kita pegang, macam mana Ustazah Hazina cakap, 6 bulan adalah tempoh yang sangat pendek sebenarnya. Tetapi kalau kita tengok tempoh inilah yang apabila mereka masuk tak pandai baca Quran, kita ajarkan mereka baca Quran. Dan dalam tempoh 6 bulan ni, Alhamdulillah 3 bulan hingga 4 bulan selalunya mereka dah boleh baca Quran. Kalau masuk tak pandai baca Quran lah. Jadi ada yang dah pandai, kita akan pastikan mereka boleh membaca dengan baik, dengan lancar, dan paling kurang kena keluar daripada Baitur Rahmah ni sekali khatam. Paling kurang sekali khatam. Kita pernah ada pelajar yang tempat khatam 11 kali. Maknanya dalam lepas bersalin apa semua tu, dalam nifas, lepas nifas semua, dalam 4 bulan lah kata di situ, maka dia boleh khatam 11 kali. Tapi ada juga yang masuk tak boleh khatam kerana puas kita buat. Kita macam-macam kita try kan. Ini adalah cabaran lah juga bagi kita. Apabila masuk dan keluar tidak boleh membaca Al-Quran. Sebenarnya satu kekecewaan kerana kita merasakan kita gagal untuk memberikan sesuatu kepada mereka apabila mereka keluar daripada Baitur Rahmah. Cabaran kita juga adalah dari segi tempoh, dari segi ibu bapa sendiri, kerjasama ibu bapa, dan ibu bapa mudah juga mempercayai anak-anak. Kalau anak-anak dia cerita, kata kita mengasari, pukul, ibu bapa mudah percaya. Sedangkan kita tidak sentuh pun anak-anak mereka. Kita hanya menegur dan bertegas dalam perkara-perkara melibatkan pendidikan. Jadi kalau kita tengok, saya masa di Baitur Rahmah, call yang kita pernah terima, kes yang paling yang saya rasa saya ingat lah, iaitu 11 tahun mengandung bersama dengan abang berusia 14 tahun. Dan sayangnya ibu tu terlalu takut nak bawa ke rumah perlindungan kerana takut abangnya dikenakan tindakan kerana 14 tahun kan, boleh masuk ke sekolah pemulihan akhlak. Kalau kita tengok kes yang macam ni berlaku, rasanya bukan 1-2 kes, banyak kes berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya juga pernah terima call daripada seorang wanita umur 25 tahun mengandung anak tak sah taraf ke-5. Dalam usia umur 25 tahun, anak tak sah taraf ke-5. Jadi sebab itu kenapa
pada waktu kita NGO menubuhkan rumah perlindungan ini adalah kerana kita nak supaya anak-anak ini dibimbing dan tidak lagi mengulangi kesilapan. Kerana statistik menunjukkan pengulangan juga adalah sangat tinggi. Jadi sebab itu kita rumah-rumah perlindungan yang ditubuhkan oleh NGO ini adalah dengan mesej untuk membimbing supaya mengurangkan pengulangan di kalangan anak-anak ini. Dan di Baitul Rahmah sendiri yang pernah kita terima anak tak sah taraf ketiga. Usia baru 21 tahun, anak tak sah taraf ketiga. Dan Alhamdulillah keluar Baitul Rahmah kita suruh kahwin lah. Maknanya kalau perkahwinan itu sudah menjadi wajib daripada dia terus melakukan maksiat. Jadi Alhamdulillah berkahwin dan kita harap berjayalah perkahwinan tersebut dan bahagia hingga ke akhir hayat. Dan kebanyakan sekarang kes yang kita terima adalah di bawah umur. Ini satu cabaran besar di rumah perlindungan kerana di bawah umur ni JKM mempunyai syarat yang sangat ketat, termasuk juga KKM. Jadi apabila ketat sangat syarat tu sehingga menyebabkan rumah perlindungan ni menjadi sebagai nombor 2, nombor 3. Ibu boleh pergi ambil anak tu di hospital lepas bersalin. Begitulah dia punya cabaran dari segi peraturan atau undang-undang itu sendiri. Jadi kalau kita tengok sekarang adalah ramai bawah umur 15, 16 tahun, 17 tahun mengandung. Ini adalah satu fenomena yang perlu diambil peduli oleh para guru, para ibu bapa, jiran-jiran, rakan-rakan. Kita perlu menyekat ini. Ini adalah cabaran baru untuk kita, bukan saja di rumah perlindungan. Kerana bawah umur yang terlalu ramai ini sebenarnya akan merosak generasi kita yang kita rasa ini perlu kita sama-sama tangani. Baik, cabaran yang kalau kata nak sebut cabaran di rumah perlindungan ni memang banyaklah. Cabaran ibu bapa, anak-anak sendiri datang dengan malas, dengan tak mau mandinya, tak nak mandi, tak nak segala bagai ni, pakai baju sama, tidur manjang, bangun pagi, payah. Dia adalah seperti asrama lah kita kata. Jadi Alhamdulillah lah. Sebenarnya kita kena ucap satu tahniah kepada petugas-petugas di rumah perlindungan ni. Warden-warden yang sangat committed untuk menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, bermaruah dan berwibawa. Dan kalau saya tengok kepada Baitul Rahmah, kalau kenangan manis tu banyaklah. Kenangan manis kita ni boleh kata hari-hari manis lah. Sebabnya sekarang ni kita mengingati yang lepas. Masa kita hadap tu dia tidak semanis sebenarnya. Masa hadap tu memang aduh lah rasa macam sakit lah. Sebab dengan perangai dah datang mengandung contohnya kan. Macam Ustazah Hazina sebut tadi lah, mengandung tak ada duit, tak ada apa. Tapi dia lah paling tak dengar cakap dan sebagainya. Namun Alhamdulillah saya rasa apabila mereka berada di rumah perlindungan ni ia sangat baik. Jadi manisnya apabila mereka masuk mereka tak boleh mengaji, kita ajarkan mengaji Quran. Walaupun nampak kecil tetapi sekurang-kurang kita merubah satu dunia manusia. Kalau selama ni dunia dia begitu negatif atau kecil, tapi bila dia keluar dia berubah, dunia dia berubah. Kita tidak kata kita merubah dunia tetapi kita merubah dunia mereka yang datang ke Baitul Rahmah tu. Sekurang-kurangnya mereka boleh mendapat dunia baru yang lebih indah, yang lebih positif, yang lebih mengukuhkan dia menjadi seorang wanita. Jadi sebab itu yang manisnya. Tetapi kalau nak cerita yang pahit pun ada jugalah. Keluar 2-3 bulan daripada rumah terus mengandung lagi. Itu pahit lah rasanya. Rasa macam apa benda lah kau ni, baru je lepas sakit dekat hospital kan. Salin lagi dengan anak tak sah taraf juga kan. Jadi ada juga satu kes je yang saya rasa daripada Baitul Rahmah yang selama 10 tahun keluar mengandung. Kali kedua lah. Maksudnya satu je lah yang dengar. Yang lain tu tak dengar lah setakat ni. Kecuali yang kita tak tahulah. Cuma walaupun satu tapi hati kita tersentuh lah. Kerana budak tu sangat baik masa dengan kita. Selepas 5-6 bulan tu bagus. Solatnya bagus segalanya. Sembahyang tahajud tak tinggal. Apa pandai bangun sendiri. Tapi akhirnya bila pulang ke pangkuan keluarga tidak dapat keluarga menjaga sebaiknya lah. Dan dia pun tidak mampu untuk pada diri dia. Padahal umur baru 17 tahun masa dia mengandung anak kedua. Baik,
itu adalah kenangan-kenangan. Kalau yang pahit tu kita simpan je lah. Pahit ini kadang-kadang kalau kita cerita dia membuka luka, jadi biarlah kita simpan, kita jadikan pengalaman. Kerana kadang-kadang yang pahit itu juga adalah pengalaman dan yang akan mengajar kita untuk menjadi lebih bagus, lebih tenang dan menjadikan penyumbang kepada usia kita yang semakin meningkat. Jadi itulah yang rasanya yang kita boleh berkongsi, tetapi saya merasakan cabaran bagi orang yang mengurus rumah perlindungan ni sangat hebat. Sebab itu nak jadi pengurus, nak jadi orang-orang di rumah perlindungan ni dia ada kena ada ciri-ciri darah O. Ciri-ciri darah O, ciri-ciri jenis boleh masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, macam tu. Dia tak boleh kalau tahu satu kes nak simpan, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, tak boleh duduk rumah perlindungan. Jadi kena ada ciri-ciri darah O. Darah O ni antara ciri dia, semua benda tu tak adalah besar sangat lah. Masalah ni kecil yang boleh diserang macam tu. Jadi sebab itu ciri-ciri ini sebenarnya sangat membantu untuk bertahan di rumah perlindungan. Jadi saya sebenarnya daripada 2010 sampai 2020, so 10 tahun lah, 5 tahun full time betul-betul di Baitur Rahmah dan lepas 5 tahun itu banyak diuruskan oleh adik-adik dan sekarang Baitur Rahmah telah berjalan seperti mana masih lagi seperti sebelum ni dan itu sajalah yang saya boleh berkongsi tentang cabaran dan juga pahit manis. Cuma ada satulah benda yang saya nak sebutkan jugalah, iaitu sesuatu yang daripada kita sebagai NGO kan, kita adalah menyokong sesama kita. Tetapi ada juga NGO ni dia tidak mampu melihat kebaikan orang lain, dia melihat kebaikan diri dia je. Jadi kita pernah berdepan dengan satu benda yang agak ni lah, berdepan dengan siasatan polis kerana aduan-aduan yang didengar dalam keadaan tidak tepat. Jadi benda-benda macam ni lah saya rasa bunyi dia nampak kecil tetapi bila Bukit Aman turun, siasatan dan sebagainya, dia menjadi satu cabaran untuk kita. Sebabnya ada pengurus rumah perlindungan ni ditahan, reman dan sebagainya. Saya rasa Ustazah Hazlina boleh ceritalah pasal pengalaman di Rokab ni. Saya Alhamdulillah baca doa lebih sikit, inspektor tu setakat soal siasat saja, tak sempat di reman lah. Jadi saya rasa NGO-NGO sebelum memandang rumah perlindungan ni sebagai rumah yang tidak betul undang-undang, kena siasat dulu. Kita sama-sama hello dulu sebelum kita melakukan aduan atau sebagainya. Apatah lagi NGO yang ada authority, ada credibility. Itu sajalah Cik, silakan sebab kita kena dengar cerita Ustazah Hazlina bersama dengan siasatan polis. InsyaAllah, tabarakallah. Itulah doa Kak Nori tu panjang sih ya. Sahabat-sahabat dia soal jawab sekejap je, tu boleh balik. Itulah pahit getih yang kita sempat kongsi ya dalam 10 minit, 15 minit ni saja. Banyak lagi yang kita boleh kongsi sekiranya kita dapat bersemuka dan sebagainya, khususnya untuk adik-adik generasi baru yang berminat untuk bersama-sama dalam menangani isu-isu dan krisis-krisis sosial secara real. Maka memerlukan lagi banyak perkongsian pengalaman dan mengambil hikmah, the wisdom of the elders yang lebih tua, yang lebih bukan tua, lebih berusia, yang lebih lalu, pengalaman yang lebih awal daripada kita, insyaAllah. Mungkin saya pas pada Kak Na, bagaimana pula dengan moment to be remembered di Darwah tak kisahlah yang manis ke, rasa-rasa yang perit nak kongsi dapat ibrah pengajaran ke, silakan Kak Na. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak cerita pahit manis tu memang banyak sangatlah pahit manis macam Kak Nori cerita tadi lah, dan Acik sendiri pun bukan saja daripada kata rumah pemulihan, termasuk kita dalam gerakan dakwah sendiri itu banyak sekali lah orang kata kalau istilah dulu tribulasi dan mihnahnya ya. Kita akan mengambil semua itu sama ada pahit, masa manis dan sebagainya itu untuk memperkayakan pengalaman kita dan mendewasakan diri kita. Jadi
Kalau kita mengenal momen-momen yang sebelum ini, sebenarnya setiap apa yang kita lakukan, baik dia hitam ataupun berwarna putih, dia ada perjalanan berwarna-warni yang akhirnya kita mengambil ibrah dan mengambil iktibar supaya kita menjadi lebih baik daripada hari-hari semalam. Dan bagi Kak Nas sendiri, saya peribadi antara yang banyak mengubah cara berfikir, mengubah paradigm, mengubah beberapa perkara yang orang kata kita sentiasa berusaha untuk menjadikan yang lebih baik daripada semalam ialah kerana rasa melalui aktivisme Darul Wardah lah secara peribadi. Kerana melihat contohnya kita mungkin orang daripada ABIM, gerakan ABIM, kita dah biasa dengan maksurat, kita dah biasa dengan apalah maknanya usrah, kita dah biasa dengan hafazan ayat, bla bla dan sebagainya. Tapi bila contohnya macam kalau Kak Na masa tahun pertama sampai tahun 5 tu Kak Na menghabiskan masa paling kurang 17 jam satu hari di Darul Wardah. Memang 17 jam. Sebab macam Kak Nodi sebut tadilah, maknanya untuk mula-mula ni memang susah kita nak struggle. Memang susah sebabnya siapa? Kak Na selalu percaya macam ni dalam sistem pendidikan, dia sebut macam ni. Al-ilmu muhimun. Ilmu itu penting sebab kita nak menyampaikan ilmu kepada anak-anak pelatih kita. Tapi yang lebih penting sekali daripada ilmu itu ialah walakin al-uslub, metodologi, cara bagaimana kita nak menyampaikan. Ilmu penting tapi kalau tak ada uslub pun, uslub tu lebih penting untuk mempengaruhi, untuk mendekati. Kemudian al-uslub ahamun. Metodologi itu juga penting walakin al-muallimu muhimun. Ada yang lebih penting daripada itu. Siapa? Orang yang nak membawa kepada perubahan. Islah mastata'tu. Kita nak memulihkan mereka. Kita berniat untuk mengembalikan mereka ke pangkal jalan. Dan sudah saya itulah matlamat terbesar rumah-rumah pemulihan. Jadi maknanya tadi usul penting tapi gurunya yang nak mentadbirnya, yang nak menjaganya, yang nak menitiskan takdib itu lebih penting. Lepas tu disebut walakin. Guru penting walakin ruhul muallim. Ruh muallim, orang kata jiwa, nafas seorang guru itu jauh lebih penting. Itu namanya al-muaddib. Jadi bila Kak nak fikir-fikir balik masa tu, Kak nak kata we cannot change the other people. Konsep dalam latihan, we cannot change the other people. Kita tak boleh nak mengubah manusia sebab itu memang daripada izin Allah. We cannot change the other people but we can change ourselves. Apa dia? Cara kita memandang anak-anak itu. Cara kita nak menterbih mereka. Kenapa sebutlah nanti Kak Nam? How can I can change them kalau saya sendiri tak bangun tahajud? Kalau macam mana kita nak mengubah mereka yang dikatakan yang terlanjur ini, kalau sebab bila Kak Nam pergi, Kak Nam cakap terus terang lah, Kak Nam berterima kasih kepada suami Ustaz Zawawi. Selama 4 tahun Ustaz tak pernah komplain Kak Nam pergi di sana 17 jam satu hari dan tidur di sana. Sebab nak bangun tahajud, ada hari yang Kak Na tak bangun, tidur kat sana tu, budak-budak dah siap bangun pukul 4 pagi, Kak Na tak bangun tidur. Kak Na tak bangun tidur. Jadi Kak Na pun fikir, Kak Na merasa sangat menyentuh perasaan, seperti Kak Na kata, dia memperkayakan tentang diri kita. Maknanya sebab dia rasa dia banyak dosa, dia gini, dia itu, dia ini terlanjur dan sebagainya. Jadi untuk menebus-nebus dosanya, jadi dia orang sebenarnya pukul 3 pagi dah mandi taubat, solat tahajud, Kak Na tidur krong-krong dekat bawah tu dan sebagainya. Lepas tu kan, masa tu mungkin kita letih dan sebagainya. Bahkan sembahyang subuh tu, dia yang gerakkan Kak Na. Bila Kak Na tak tahajud tapi Kak Na fikir, subhanallah, kita merasakan kita mungkin duduk dalam gerakan, kita dah agak belajar semua benda dan usrah dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang mencari cinta Tuhan, Kak Na sebut pencari cinta Tuhan, yang betul-betul nak berubah, ialah diri mereka sendiri. Berarti sebenarnya kita, akhirnya Kak Na tahu, kalau Kak Na nak, akhirnya Kak Na belajar, kalau Kak Na, kita memang nak lah bila kita buat rumah pemulihan nak tengok anak-anak ni ada perubahan. Tetapi dia tidak akan berlaku kalau kita sendiri tidak mengubah. Kalau Kak Na dulu, Kak Na keras kepala, outspoken, Kak Na cakap terus terang lah, keras kepala, outspoken, biasalah belajar kat Mesir, keras dan kental dan sebagainya. Tapi peristiwa Kak Na masuk dalam lock-up tu mengajar Kak Na sesuatu juga. Itu yang pertama. Maknanya roh kita sendiri, adakah kita nak buat for the sake of the popularity, adakah kita nak, sebab minyak manusia itu berbeza-beza. Ada waktunya kita pun
manusia biasa. Okey, saya nak buat rumah ni sebab nak bersaing dengan rumah-rumah lain, dengan NGO lain. Jadi niat itu kan sudah tersimpan begitu. Jadi tu kan kata akhirnya balik pada diri kita sendiri, roh itu paling penting lah, cabaran itu. Sebab ada masa macam kita, macam Kak Nan, budak yang di refer oleh JKSP Hospital daripada JKM sendiri, berapa banyak yang datang hantar dekat simpang je, kemudian tinggalkan kertas je. Mentang-mentang kita selalu masa tu buat program bersama dengan agensi-agensi, dia pun tinggal gitu je dan sebagainya. Kenapa kita tak setujulah cara-cara macam tu dan sebagainya. Cuma pengalaman pahit tu betul lah, kes-kes bawah umur ni akhirnya itu yang menyebabkan Kak Nan, Kak Nodi masa tu pergi belajar di SFP sebab Kak Nan masuk lokap. Jadi sebab masuk lokap, budak tu bawah umur, dia dihantar oleh seseorang yang merayau-rayau. Dia cakap, Ustazah ni, budak ni umur 16 tahun merayau-rayau dan sebagainya. Jadi setelah pinggan dia datang, Kak Nan bawa masuk rumah Darul Wadah, esok kita bawa pergi ke hospital check up. Tiba-tiba budak tu hilang. Itu Kak Nan buat sendiri. Kak Nan tunggu depan pintu tandas. Lepas tu tanya doktor, doktor, nampak tak budak yang buat ambil air kencing? Takkan kita nak masuk dalam tandas sama? Doktor kata, saya pun tengah tunggu. Kak Nan cari-cari tak ada. Jadi puaslah kita cari-cari semua ni. Akhirnya tiba-tiba pukul 12 Kak Nan balik, pukul 3 Kak Nan dapat telefon daripada balai polis. Dia cakap, okey puan, dah ada satu aduan terhadap puan telah mengurung dia. Puan telah mengurung dia. Hah? Kak Nan cakap, siapa? Ni ada satu budak umur sekian-sekian. Dia kata, you kena datang sekarang. Kak Nan pun pergi. Kenapa pergi? Rupa-rupanya, kan kita tak benarkan telefon kan? Kita tak benarkan membawa telefon. Jadi bijak tak bijak, budak-budak ni, dia sentiasa ada idea. Dia pergi jumpa satu makcik, ni cerita lepas Kak Nan dah lepas lah. Dia jumpa satu makcik yang dekat bilik air tu juga, ambil air kencing. Dia cakap, makcik, telefon saya hilang, saya nak telefon mak saya lah. Jadi makcik tu dalam tandas tu bagi telefon, dia telefon boyfriend dia, ex-boyfriend lah. Kak Nan sebut boyfriend. Boyfriend dia tu tokan pengedar dadah. Jadi melalui pintu belakang tandas tu dia orang pecah, lari. Dia Kak Nan pula kena panggil. Lepas tu dia tanya, saya nak polis cakap lah dia nak bawah umur, saya perlukan maknanya betul ke daripada ibu bapa dia. Kak Nan pun masa tu dah tanya, bang cakap, awak tolong cari kat mana alamat budak ni, tolong tanya dengan polis. Kak Nan pun tanya juga polis, minta tolong saya boleh tak dapatkan alamat budak tu. Mak dia duduk kat Pulau Pinang tu, dia dah lari daripada rumah 2 tahun. Jadi dia kena bawa mak dia datang sini. Lepas tu Kak Nan kata gini, dia ambil lah duit yang ada tu, beli tiket untuk mak dia telefon asal mari. Jadi takkan dandan tu kan, jadi esoknya baru mak dia datang untuk mengesahkan bahawa itu anak dia. Dia cakap anak dia dah 3 tahun dah lari tak jumpa dan sebagainya. Jadi pengalaman itu mengajar, kalau untuk Kak Nan mengatakan bahawa sebenarnya fokus kita, keinginan kita, passionate kita untuk buat rumah ini mesti ditandai dengan keilmuan dan juga skill yang banyak. Skill lain. Ilmu yang bukan agama saja, bukan konseling saja, undang-undang lah, sosiologi dan semuanya. Sebab kita lagi sekarang ni lagi berbagai ragam kan dan sebagainya. Jadi itu yang biasa banyak lah kita tapi yang paling satu je yang terubat di sini. Satu je yang terubatkan, macam kita ada statistik Kak Nan pernah panggil sebanyak 5 batch dah untuk datang buat perjumpaan alumni. Kita Kak Nan salah satu yang perlu ada ialah mesti follow up dan kita ada data juga selepas keluar. Jadi sempatlah buat sebelum PKP tu 5 batch. Jadi bila melihat ada yang kes sumbang mahram, hari ini kami dah 12 tahun, hari ini sebenarnya ada 3 orang yang sedang membuat PhD di universiti. From zero to hero lah Kak Nan sebut dia ni. Alhamdulillah ada yang juga yang kata buka bakery dah sampai 2-3-4 cawangan. Kak Nan follow up sampai semalam pun ada seorang lah, dia beritahu dia nak kahwin tapi dia dapat satu job yang sangat bagus lah bagi Kak Nan. Dia cakap banyak lah perkara-perkara itulah yang sebenarnya memberikan satu motivasi bahawa sebenarnya insya-Allah dengan niat yang betul, ada program yang betul, dokumen yang betul daripada masyarakat terutamanya,
terutama daripada masyarakat lah. Sebab mula-mula nak buka Darul Wadah di Jalan Kebun ni, masa tu adalah datang AJK masjid datang jumpa Kak Nah. Masa tu Kak Nah tak jadi AJK masjid lagi kat Jalan Kebun. Dia cakap, Ustazah nak buka Darul Wadah kat Jalan Kebun ni, laknat satu kampung. Tapi dengan saya baru nak tanya soalan tu, Kak Nah dah jawab terus. Apa Kak Nah jawab? Kampung dia cakap ni semua bala akan datang. Lepas tu Kak Nah pun parti ayat Islam masa tahu. Kak Nah pun sebutlah, kita marah Kak Nah kata kalau masa point of time, is it rumours ataupun memang dibesar-besarkan, Kak Nah tak pasti. Yang masa asal-asal yang kita nak buat semua rumah ni ialah bila ada rumours mengatakan remaja-remaja hamil berlindung di gereja, betul kan? Ya, betul. Lalu saya kata, that's why maksudnya apa yang NGO Islam buat macam tu. Is it rumours or not, Kak Nah tak kaji benda tu masa awal-awal itu. Tapi bila Kak Nah pergi juga, satu hari dipanggil oleh Majalah Keluarga, dia minta bergabung di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk satu forum di Gereja Sentul. Di Gereja Sentul. Lepas tu, jadi bila masuk kat situ, yang ada ialah paspor, lepas tu satu wakil daripada China, lepas tu Kak Nah mewakili Islam, satu Buddha, satu China. Kak Nah ditanya oleh seorang pastor lah, dalam masa yang sama. Pastor tu bertanya, dia cakap, dalam Islam, cakap direct lah, dalam Islam ni martabat wanita ini rendah. Menjabat Islam tu rendah, dia kata. Sebab yalah, maknanya dua lelaki, soalan tanya kenapa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Itu soalan yang simple dia tanya kan. Why dalam Islam ni maknanya 2 bahagian equal to maknanya portion perempuan 1 tu pertama. Yang kedua, kenapa dalam agama Islam ni dibenarkan poligami? Kak Nah kata kalau aku jawab melalui ayat Quran memang payah dia nak faham. Okey, Kak Nah pun buat senang je masa tu. Kak Nah kata kalau sebenarnya itu pandangan yang salah. Tidak, Kak Nah kata pandangan yang salah dalam Islam maknanya 2:1 Kak Nah sebut. Dan ramai dari orang Islam sendiri pun mengatakan begitu pun. Kak Nah kata itu kalau dibuat selepas mati, Kak Nah sebut. Dibuat selepas mati. Tetapi dalam Islam sebenarnya dalam sudut pembahagian harta sebenarnya ialah sunnahnya dibuat sebelum meninggal. Jadi nak bagi hibah berapa, nak bagi anak perempuan lebih, there is no problem. Sebab itu kita tengok kenapa masyarakat Minangkabau benda tu tak ada masalah sebab dibuat masa hidup. Atas keredaan dan atas keredaan ibu bapa dan juga ahli waris. Lepas tu ibu jawab, oh iya ke macam tu? Ana cakap, jangan jadi masalah sebab benda tu dibuat selepas mati tu dia bergaduh. Sekarang masih hidup senang semua boleh berpakat. Kalau jawab dia mengikut logik akal. Dia pun terkejut. Dia kata, I have never seen this. Dia cakap, I have never heard about this. Yang 4 tu Kak Nah cakap lah. Yang 4 tu Kak Nah baca sejarah juga. Yang 4, zaman Emperor Chinese, Persia, Indian. Semuanya bundeknya tu mistress dia macam cerita Huran Sulaiman tu lah. Beratus-ratus ribu kan. Beratus-ratus. Cuma datang Islam dipakatkan jadi 4 tu pun. Tetapi bila datang Islam, maknanya disekat yang beratus-ratus bundek tu jadi 4. Itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu Kak Nah kata. It's not compulsory. It's a choice. Dia pun senyap kata, cakap, saya baru tahu, saya ingat ke semua orang boleh kahwin dan sebagainya. Jadi Kak Nah rasa cabaran-cabaran itulah sebenarnya apabila dalam masa yang sama Kak Nah pun pernah sebut jugalah bagaimana cara umat Islam berfikir. Jadi macam Kak Nah kena laknat dengan Allah, Ustazah gini-gini, dah perempuan tak guna, perempuan jadi pelacur macam tadi berulang dan berulang. Itu contohnya Kak Nah dia kata, keluarkan je berulang. Setengah, adakah kita akan fed up? Adakah kita akan putus asa? Padahal kita yang mengatakan pada anak-anak itu, Kak Nah sebut, apa dia? Dia datang, saya rasa saya kotor, saya rasa saya, kalau dia mandi banyak kali sebab nak wasap, nak buang kotor dan sebagainya tu. Kak Nah pun selalu bacakan hadis kursi. Itu, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rasa murkaku, rasa rahmatku, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku. Allah sebut dalam hadis kursi, taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi rasa murka dan marah kepadamu. Apa dia? Bila kamu al-khatta'un at-tawwabun. Apabila orang yang bersalah dikembali kepada Allah. Nah itu sebenarnya misi yang kita buat rumah-rumah pemilihan itu sebenarnya. Walaupun berulang dan kita rasa lelah kerana itu dan kita rasa letih.
Maksudnya petugas yang nombor satu. Masalah yang terbesar yang kita hadapi ialah petugas. Sebab kadang kata nak mengikhlaskan diri, macam-macam tak ikhlas diri juga. Karena saya dalam selama 13 tahun ni, 4 kali dah kena fikir nak tutup. Biar memang pernah tutup pun. Memang kena pernah tutup. Kena keluarkan semua budak. Masa tu sampai dah tak boleh dah ni. Sebab petugas memang penat dari segi pemikiran gini-gini. Akhirnya kadang kita gini, saya buat keputusan, kadang cakap terus terang. Panggil ahli lembaga pengarah, kita tutup sementara seminggu. Masa macam tak nak buka dah. Rasa tak nak buka. Tapi bila mengingat tentang sirah-sirah perjuangan Rasulullah SAW, Umar bin Al-Khattab itu lagi keras. Tapi adakah dia pernah berhenti daripada dakwah? Dan itulah kemanisan kita berada dalam dunia dakwah, terutama dalam dakwah lapangan. Kerana rasa memberi satu pencerahan sebenarnya, macam kadang katalah. Sebenarnya kita merasa kita yang mengubah orang, tidak. Sebenarnya kita yang mengubah diri kita sendiri. Dan yang perubahan itulah kita sebut taghyirul anfus. Merubah tentang jiwa kita, merubah tentang spiritual kita, merubah tentang cara kita berfikir. Maka sebenarnya itulah yang didapati sepanjang perjalanan ini. Tidaklah terlebih baik, tapi orang kata ni, kalau istilah bahasa Indonesianya, nyeri-nyeri sedap. Nyeri-nyeri sedap. Sakit tapi tetap juga teruskan. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan perjuangan. Mungkin kita tidak dapat menepati hasilnya hari ini, tapi kan dia akan macam Kak Ina sekarang, maknanya Kak Ina dah tak boleh telefon, maknanya dayah, petugas-petugas yang sudah ada sekarang. Sekali dia refer, Kak Ina dia cakap tau, Ustazah dia cakap ni, dayah nak buat program apa minggu wanita ni, kita nak buat ini, diorang dah yang cadang-cadang. Maknanya memang Kak Ina perlahan-lahan setiap hari Kak Ina melepaskan baton dengan agaknya dari segi kewangan tu dah agak kukuh. Dari segi modul pun dah ada agak kukuh, termasuk juga modul follow up lah. Cuma Kak Ina selalu ingat lah, maknanya dalam latihan training memang kena mesti ada follow up. Jadi dalam rumah pemulihan juga mesti ada follow up supaya kita dapat menilai kembali yang kita buat itu betul atau tidak, berkesan atau tidak. Wallahualam. Masya Allah. Rasa nak menangis pun ada, rasa nak tergelak pun ada Kak Ina. Masya Allah, macam kata Kak Nodi, kalau waktu tu tengah lalu tu memang perit lah. Tapi bila dah lalu ke belakang, bila dia dah shall pass, kita rasa dengan penuh pandangan rasa tenang dan redha, kerana kita yakin dan pasti niat awal itu cukup benar, insyaAllah cukup tulus, tiada apa-apa melain kita mendambakan redha ilahi. Maka dalam kesukaran itu datanglah kesenangan-kesenangan, dalam kepahitan itu datanglah kemanisan. Kemanisan menguji ukhuwah antara kita, menguji hubungan antara kita, bagaimana kita nak mengendalikan, menzahirkan kadang-kadang prinsip-prinsip yang kita pelajari dalam gerakan itu, ketika kita mengendalikan khususnya rumah perlindungan ini. Maka saya rasa tibalah kita pada pusingan yang akhir, insyaAllah. Kalau boleh nak panjang lagi, tapi kerana masa tidak mengizinkan, jadi untuk pusingan terakhir ni lah, tak adalah seminit, boleh panjang insyaAllah. Kak Nudi boleh cakap panjang sikit dah. Apakah harapan besar kakak-kakak yang telah terlibat daripada awal, penlibatan awal penubuhan rumah-rumah perlindungan ini, apakah harapan kepada keluarga besar kita? Kerana dulu mungkin satu generasi saja, waktu kakak-kakak tu mungkin satu generasi saja kita pahit bangunnya, turun naiknya, jatuh bangunnya satu generasi saja. Tapi sekarang dengan adanya kita generasi WAP ini, Wadah Abim PKPM ini, kita juga nak adik-adik, tak khususnya di PKPM, bagaimana pengalaman kita dulu lah, Kak Nodi, Kak Nan juga terlibat daripada awal, daripada zaman kita di kemahasiswaan, kita belajar tentang teori-teori ataupun asas-asas dalam kerja-kerja dakwah, dan akhirnya praktikalnya baru terjema ketika kita menguruskan seperti inilah yang Kak Nodi dan Kak Na yang 24 jam bertugas sepenuh masa bersama dengan pengendalian ini. Maka apakah
harapan besar kakak-kakak kepada seluruh anggota jemaah yang dengar malam ini secara live, secara langsung, dan juga dirakamkan ramai yang nak ikuti nanti ya, kerana kami di wilayah juga ya, di wilayah juga ada program lain ada direncanakan lebih awal, mereka semua nak hadir nak bersama-sama dengan kakak, tapi kerana dah bertembung juga bila online ni beginilah ya, kita dah plan awal, jadi mereka tak dapat bersama, mereka akan ikuti rakaman selepas ini, maka apakah harapan-harapan yang untuk kita berkongsi bersama? Silakan Kak Nodi. Kak Nodi on mikrofon. Penat aku cakap. Tak dengar kan? Okay, baik, kalau kita tengok ya dalam kita menubuhkan rumah perlindungan ini atas dasar mission kita yang besar itu dalam ABIN, iaitu khairul ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi rumah ini kita tubuhkan atas projek dakwah bilhal Helwa ABIN. Jadi dia adalah projek jamaah dan konsepnya adalah mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Sebab itu saya fikir rumah perlindungan ini patut diluaskan ke seluruh negara. Setiap negeri sepatutnya ada, kerana ini adalah krisis sosial dalam keluarga Islam. Bagaimana tentang maqasid syariah, iaitu menjaga keturunan. Dan apabila kita masuk ke dalam dunia ini, sebenarnya kita masuk pada dalam dunia krisis sosial keluarga Islam. Mungkin kita nampak ada satu kes sahaja, iaitu perzinaan, telanjur, mengandung. Tetapi sebenarnya di belakang tu ada masalah lebih banyak lagi tentang perceraian, tentang kekeluargaan dan sebagainya. Jadi pada saya sebagai akhirlah ya, adalah baik sebenarnya sekiranya seluruh jemaah menerima ini sebagai dakwah bilhal di negeri-negeri dan menubuhkan di negeri-negeri. Tidak semestinya isu hamil wanita sahaja, mungkin isu mu'alaf, isu penderaan, keganasan rumah tangga atau sebagainya. Tetapi kalau kita bergerak dengan institusi dan dakwah bilhal ni, kita sebenarnya berada dalam dunia sebenarnya, dunia dakwah ini. Jadi itulah yang kita cuba sampaikan pada adik-adik. Dan kita harap adik-adik yang meneruskan usaha-usaha ini dapat pergi dengan lebih bagus, lebih baik lagi daripada kami. Kami masa tahun 2003, 2005, 2007, 2010 tu keadaan tidak semudah seperti sekarang. Sekarang ni ada geran MAIS di mana MAIS taja anak-anak apa semua, dan masyarakat mula memberi sokongan, memahami. Macam Kak Ana sebut tentang laknat itu, kita pun sama. Orang tanya kita, bila kita minta duit, orang tanya, boleh ke bagi duit dekat rumah pelindung, rumah hamil ni? Pergi berzina, lepas tu kita nak taja dia pula. Maknanya pandangan-pandangan sempit itu dulu, sekarang ni lebih baik. Dan kalau dulu masa kita buka, dia berlaku di kalangan yang berpendapatan rendah. Tetapi bila kita tengok akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini, dia berlaku pada anak kaunselor, anak orang-orang ulama, alim, imam. Kita tidak terhad kepada segolongan saja. Sekarang ni dia merebak, dia menjadi hujan yang lebat dan mungkin tempias tu akan kena kepada sesiapa. Kerana ini adalah akhir zaman. Jadi sebab itu pada saya, adik-adik ABIM, PKPM perlu mengambil peluang. Jangan biarkan pada orang lain untuk memanfaatkan dakwah bilhal ini. Adik-adik perlu merasa bagaimana untuk ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Dan kita telah menubuhkan, adik-adik dah mudah sebenarnya. Tidak ada lagi kena cari dana, nak pergi beli simen, nak buat tiang rumah, tak perlu dah. Semua dah disediakan. Kalau Darul Wardah dia punya duit yang sangat banyak sebenarnya. Jadi kenapa tidak adik-adik tidak bersungguh-sungguh untuk
memanfaatkan dakwah bilhal ini. Jadi sebab itu kalau kita melihat keadaan ini, kita seharusnya memanfaatkan sebaiknya. Kalau sesiapa yang tak pernah pergi untuk offer diri untuk menjadi petugas sukarelawan ataupun membantu atau apa sahaja yang diperlukan, tidak menempatkan diri, dia adalah satu yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi sebab itu manfaatkanlah sebaiknya, dan saya berkeyakinan apabila kita serah kepada adik-adik dan Baitur Rahmah telah menyerahkan kepada yang muda, di mana yang baru suku abad, kita separuh abad dah kan, ni suku abad punya, dan saya harap penyerahan kepada adik-adik ini dimanfaatkan dengan sebaiknya, digunakan dengan sebaiknya tanpa melupakan mereka yang telah berpenat lelah dalam usaha-usaha dakwah ini. Sebab itu di sini juga saya ingin rakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kak Ani Muhammad, Haji Rohani Muhammad. Sebenarnya kami Kak Nah dah 2-3 kali nak tutup dan pernah kosongkan. Sampai ada satu kali kami kosongkan, kita orang demam. Sebab tak rindu Kak Baitur Rahmah ni sampai demam. Jadi saya cakap dekat Kak Ani, tak payahlah nak kita tutup Kak Ani, selagi kita hidup, kita teruskanlah Kak Ani. So lepas tu kita dah memang antara orang yang jarang demam sebenarnya. Tapi itulah hakikatnya kecintaan bila kita rasa seronok. Saya sebenarnya masuk kepada Baitur Rahmah ni, saya tak nak. Saya cakap ini bukan minat saya, ini bukan bidang saya, ini bukan minat. Saya nak jadi lawyer, saya nak jadi nak jadi orang ustazah syariah, lawyer apa semua. Saya ambil di SLP dengan Kak Nah. Tetapi akhirnya kecintaan itu datang sendiri, dan apabila kita mencari keindahan apa yang kita buat ni, kita akan rasa bahawa ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Dia memberi kebaikan pada hidup kita sebenarnya. Bukan pada orang lain. Kita orang lain, kita bantu orang lain, tapi sebenarnya Allah bantu kita. Kita merasa lebih mudah, kita membesarkan anak-anak lebih baik, kita merasakan banyak benda dengan ketenangan, dan kita merasakan sangat puas hati bila apa yang kita usahakan itu berjaya. Pasti ada benda yang kita tidaklah sempurna sangat, tetapi kita mencuba yang terbaik. Jadi sebab itu untuk adik-adik, kita harap manfaatkanlah sebaiknya, dan sekiranya negeri-negeri yang belum ada, cuba berbincang di peringkat pusat bagaimana untuk mendirikan rumah-rumah ini sebagai satu institusi. Kerana rangkaian ini akan menjadikan kita ada suara kepada negara. Kita nak bagi suara kepada kerajaan pun orang dengar lah, orang tak, siapa Baitur Rahmah tak tahu siapa Darul Wadah tak tahu tak. Tapi kalau rangkaian tu ada, maka kerajaan, menteri akan mendengar. Oh, ini kena dengar ni sebab rangkaian dia sangat kuat. Jadi itu yang penting dalam kita berkembang dan juga mencari titik untuk pergi kepada mercu yang sebaiknya. Kita dah berusrah, bertamrin, ini sampai masanya kita luahkan usrah dan tamrin itu kepada masyarakat. Luahkan kepada dunia dakwah dan tarbiyah. Kerana itu adalah bai'ah kita apabila kita masuk ke dalam ABIB ataupun dalam wadah ataupun dalam PKPM. Adalah sangat rugi kalau kita mencari masalah, mencari kesilapan, mencari kelemahan, mencari tidak kena, tidak itu, inilah. Saya rasa ada masa juga kita kena berlapang dada untuk melihat kebaikan, semua orang punya kebaikan dan bersatu untuk mencapai cita-cita. Akhir kata saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan juga kepada semua petugas sukarelawan Baitur Rahmah. Adik-adik Baitur Rahmah yang tengah menonton sekarang, Assalamualaikum. Semoga adik-adik akan memanfaatkan Baitur Rahmah sebaiknya. Dan kepada rakan-rakan seperti Kak Mila, Kak Ani, Jun, Maria yang masa awal-awal dulu bersama, dan Fawaz yang turut bersama pada waktu penubuhan Baitur Rahmah, dan cita-cita kita untuk menubuhkan Baitur Rahmah di seluruh negara. Akhirnya Fawaz rasanya akan direalisasikan oleh adik-adik seperti Acik, Sakinah. Semoga terus berjaya, Aina dan semua yang maju jaya, dan cita-cita kita lah iaitu penubuhan di seluruh negara. Itu cita-cita, dan kita harap 50 tahun ini, tahun ke-51 kita dapat saksikan sesuatu yang hebat dipersembahkan oleh adik-adik.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih Kak Nodi. Saya terus pada Kak Na. Sila Kak Na. Okey, ringkasnya beginilah. Dalam melakukan kerja-kerja dakwah, selalu ada pepatah ya dalam bahasa Arab, ma la yadruku kulluh la yatruku kulluh. Kalau kita tidak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Maknanya kita merancang kebijaksanaan untuk melaksanakan tanfiz itu harus dibuat secara strategik. Jadi maknanya sebuah organisasi yang mantap, maknanya daripada satu kesinambungan dengan kesinambungan, dan kita sudah pun sebenarnya sudah belajar daripada sejarah bagaimana vacuum kekosongan itu menyebabkan kita hampir orang kata menjadi lemah. Jadi itu yang walau kadang-kadang macam mana pun kita tak boleh tinggal. Kerja-kerja dakwah ini harus mesti ada sentiasa antara satu generasi dengan satu generasi itu menjadi mata rantai untuk terhubung antara satu sama lain. Walaupun mungkin biasalah dalam sifat manusia, kadang-kadang kita turun sedikit, kemudian kita naik, mudah turun lagi. Itu merupakan fitratullah. Jadi terima kasih juga kepada, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Mungkin satu yang Kak Na nak sharing secara pribadi, saya belajar daripada ustazah kita, the great ustazah hari ini yang telah dianugerahkan sebagai tokoh Ustazah Aminah Zakaria, tokoh kebangsaan, ya, tokoh wanita kebangsaan. Saya banyak belajar daripada dia. Antara yang mula-mula yang saya boleh kongsi kat sini bagaimana dia bersifat sangat dermawan. Tapi saya fikir nak jadi dermawan tu rupanya dulu pernah lah bercita-cita nak letak satu program nak buat juga satu $1 million Khadijah Club. Macam tu lah lebih kurang untuk Abim, Salwa Abim dengan Erwa Abim. Satu hari masa program untuk Palestin di Masjid Negeri Shah Alam. Ustazah Aminah dia cakap okey, saya tidak ingin dia cakap bercakap panjang, dia kata saya ingin memberikan satu percontohan. Apa dia? Dia pun buka gelang emas dia. Dia buka gelang emas dia. Saya ingin menjadi orang yang pertama menderma untuk program Palestin. Wah, masa tu emas. Masa tu Pulau Dakap tak ada lagi dia. Jadi, peristiwa-peristiwa itu yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu sebenarnya walaupun benda tu mungkin bagi orang yang melakukan benda tu kecil, tapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada generasi-generasi seterusnya. Jadi, Kak Na rasa yang Kak Na nak sebut ini ialah mata rantai itu tidak harus terputus. Walaupun sebab masa terputus tu juga yang kita kata ada sedikitlah kelompangan dan sebagainya. Itu macam Kak Na sebut, dia ada pro and cons. Nak buat, Kak Na setuju sebenarnya seluruh negara sebab itu cita-cita kita lah nak sebab dari melalui platform itu juga bukan sekadar memulih bagi Kak Na yang lebih pentingnya sebelum itu tadi. Yang Kak Na kata pencegahan dan advokasi itu. Jadi boleh dikatakan beginilah, kita sama-sama berdoa supaya diberikan rezeki oleh Allah SWT. Masa tu Kak Na orang bisnes, masa susah nak dapat duit nak buka rumah tu Kak Na memang orang bisnes. Satu hari masa sembahyang mula-mula di Darwadah tu lebih kurang seminggu, 2 minggu, 3 minggu tu, Kak Na pergi sembahyang dengan anak-anak tu setiap malam selama sebulan. Mesti pukul 3 mandi taubat, Kak Na mandikan dia orang mandi taubat. Kemudian sembahyang sama Kak Na cakap dengan Ustaz, boleh tak abang berkorban lah. Saya kata sedikit, dia cakap sebulan je saya nak buat terus menerus. Kak Na memang minta satu perkara je masa tu dalam solat tahajud tu sama dengan anak-anak tu. Kak Na cakap doakan, Kak Na kata doakan Ustazah and the gang lah, and the gang yang kat Darwadah ni semua tugas Kak Na semua tu. Kak Na nak masuk satu latihan training tapi nak kontrak 300,000 Kak Na cakap terus terang. Nak 300,000 Kak Na cakap kalau ada rezeki daripada dapat kontrak 300,000 tu memang 30% nak masuk ke Darwadah terus. Dengan doa yang tulus ikhlas, Kak Na rasa itu sebenarnya doa daripada anak-anak yang kita sebut para pencari Tuhan itu sendiri. Dengan izin Allah dapatlah projek yang 300,000 itu, dan duit itulah yang digunakan untuk membangunkan Darwadah. Secara jadi Kak Na rasa sebenarnya macam Kak Na kata lah, it's the journey. Perjalanan yang kita dakwah lakukan ini is the journey untuk diri kita dan juga untuk kita sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang.
Dan Kak Na belajar daripada senior-senior kita. Cuma memang hari ini dah tak boleh nak cakap kes ni, walaupun makin banyak rumah pemulihan, kes juga sangat banyak dan lagi beragam, bervariasi, bahkan lebih lah daripada dulu dari segi umurnya, dari segi sekarang ni kita dah nampak banyak kan, jadi sugar baby, dia jadi berantai. Itu belum sampai masuk kepada menjadi agnostik, tidak percaya kepada Tuhan. Sebab contoh kalau kes yang incest, sumbang mahram, bila kita sampai kat kita mengajar tentang beriman, percaya kepada Allah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu, Allah itu maha pengampun. Kerana pernah ditanya oleh seorang anak yang berusia 14 tahun, bapa dia rogol dia selama 4 tahun. Dia tanya pada Kak Nah, dia budak tu masa tu umur 15 tahun. Dia cakap, Ustazah, kalau betul Allah tu ada, kalau betul Allah itu maha melihat, kenapa dia tak lihat ke ketika ayah saya memperlakukan saya demikian itu? Kak Nah tak tahu nak jawab. Kak Nah pergi jumpa mufti. Kak Nah pergi jumpa mufti. Bagaimana Kak Nah nak menjawab kepada anak yang sudah, bila kita buka website agnostik ni, ada 70,000 pengikut yang sudah mempertikaikan doktrin ketuhanan. Jadi isu sosial dia melarat jadi isu akidah pun sebenarnya sekarang ni. Jadi itu juga cabaran-cabaran bagi kita, cabaran terutamanya bagi Kak Nah lah dalam kita Helwa ni, memperkasa dan menggemakan isu kekeluargaan. Sebab Kak Nah rasa akhirnya dia balik kepada keluarga dalam soal-soal seperti ini. Soal kecanaan masyarakat kita sendiri, dan soal kita lah, gerakan dakwah, apakah strategi kita yang kita nak lakukan. Sekurang-kurangnya kita tak boleh buat banyak. Kalau tak boleh banyak, kadang-kadang Malaya Tukukuluh tak boleh buat banyak, kita buat dalam kapasiti yang kita mampu. Jadi kita lead lah benda tu. Hari ni 10 Hari Wanita, leads the challenge. Lead the challenge insyaAllah. Dan kita sama-sama berdoa supaya mudah-mudahan semua pejuang-pejuang daripada Hewi sampai ke Kak Nah ni sebenarnya kalau Negeri Selangor lebih dekat dengan adik-adik Pepias, Salwani, Helwani. Kalau kita orang lah, program yang banyak ni Pepias lah. Backbone kalau kat Selangor Pepias. PKPN tu backbone pusat. Tapi bagaimanapun dia merupakan satu rantaian yang saling memerlukan antara sama lain, dan sampai sekarang pun Kak Nah rasa Kak Nah masih juga memanggil adik-adik itu untuk buat program-program di sini, dan mungkin banyak benda lagi lah kita boleh bekerjasama lebih tersusun lah rasa. Wallahualam. Terima kasih kepada Acik, dalam bahasa apa tadi Ustaz sebut dah, Tasyakuran. Tasyakur Adarim. Tasyakur Adarim. Allah, apa hal dari nama dah sampai tak boleh mesti ni. Ini pasal ni. Terima kasih kerana memberi ruang untuk sama-sama memanfaatkan gerakan dakwah kita ini supaya Kak Nah sendiri secara pribadi daripada Darul Wadah mendoakan supaya insyaAllah kita sama-sama membangun rumah, dan semoga itu yang kita sebut khairul ummati linnas insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kerana memberi peluang, doakan semuanya agar diberkahi Allah SWT. InsyaAllah. Syukran jazakumullahu khair kepada kedua kekanda yang sangat saya kasihi dan kagumi ya. Kerana bukan senang ya untuk kita memilih jalan yang telah dipilih seperti kakak-kakak sekalian macam Kak Dori cakap tadi lah, kita nak jadi lawyer, ustazah dan sebagainya. Macam saya dulu lah, dulu cita-cita jadi lain jadi lain. Tiba Allah bagi peluang buat master, sanggup menyahut sebuah Kak Nodi, buat kaunseling sebab nak membantu Melati Rahmah ketika itu. Dia bertemu pula dengan Dr. Rosdani, dengan Dr. Mastura di UIA ketika saya buat master. Jadi pengalaman itu mewarnakan kehidupan saya, pandang bawah saya, dan bagaimana saya melihat dunia itu. Macam Kak Dori cakap, kalau adik-adik pelatih itu merubah cara dia melihat dunia, sama juga macam diri kita sendiri yang terlibat dalam gerakan dakwah ini, sebagaimana kita terlibat secara langsung atau tidak langsung, tapi kita juga mempunyai azam yang tinggi kerana ada orang yang tidak bertugas secara langsung contohnya, tapi mempunyai azam yang tinggi untuk membantu bersama-sama dengan mereka yang terlibat secara langsung dalam dakwah bilhaq dalam masyarakat ini. InsyaAllah saya tidak mahu mengulas lanjut lagi kerana semuanya telah dikongsikan dengan cukup
mendalam ya. Saya sangat menghargai khususnya secara peribadi pandangan-pandangan perkongsian yang kita dapat malam ini. Terima kasih kepada penganjur, Amin juga penjemput, walaupun dah mantan, tapi kita tahu saya mantan tak ada kerja kan, panggil juga kan. Tapi Alhamdulillah adalah kerja sikit-sikit kan, kalau tidak nanti tak tahu nak buat apa. Okay, insyaAllah terima kasih. Saya sudahi program malam ini. Semoga semua mendapat keberkatan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa